Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita dah betul-betul lama. Aku pun dah lama dah tak buat video. Di mana video terakhir adalah ketika Malaysia bertemu dengan Vietnam di AFF Suzuki Cup 2020, di mana pasukan Malaysia kalah 3-0 di tangan Vietnam. Ketika bertemu dengan pasukan Indonesia, aku tak buat video. Bukan pasal Malaysia kalah, tetapi masa tu 19 hari bulan, area-area kawasan-kawasan perumahan area aku ni telah ditenggelami banjir. Rumah aku pun hampir-hampir parking pun air naik. Area-area berdekatan Seri Muda memang dekat dengan kawasan aku ditenggelami air banjir. Dan secara tak langsung kawasan area rumah aku kebetulan pada 18 hari bulan malam jam 10 blackout. Area rumah aku blackout selama 48 jam. So kita pun tak dapat buat video apa-apa. So apa-apa pun aku ingin mendoakan, mengucapkan ataupun lebih tepat menyuarakan rasa simpati kepada penonton-penonton ataupun sahabat-sahabat semua yang mana terlibat ataupun yang mana telah pun menjadi mangsa banjir. Nak kata mangsa pun tak berapa sesuai. Yang terlibatlah, yang telah diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah macam ni. Ingatlah, bukan anda je yang mangsa-mangsa ni yang ujian. Kita yang tidak terlibat dengan banjir pun turut sebenarnya diuji, kan? Kita doakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Okay, video ni bukan apa, aku nak ulas sikit lah, nak bagi pandangan peribadi aku, kan. Aku sebenarnya tak suka sangat kecam-kecam ni, tapi pasal tak boleh jadilah, kan. Sebelum game kita dah tengok pasukan Harimau Malaya dengan hantar 24 player daripada 30 orang player yang telah dibenarkan. Masa tu ramai yang kecam. Aku cuba tak nak kecam, memang tak kecam pun, sebab aku takut bila player tu dah pergi, kita takut ianya akan menjatuhkan moral pemain-pemain. So tak apa, memang dalam video aku jarang sangat nak kecam-kecam. Kecam juga tapi jarang lah. Ini aku rasa mungkin video pertama ataupun first time yang aku buat aku nak kecam. Aku nak kecam siapa? Aku nak kecam FAM. Macam aku cakap tadi, 24 daripada 30 orang player yang dibenarkan untuk didaftar sebagai pemain untuk pasukan, sesuatu pasukan tu. Malaysia 24 orang je. Lepas tu tiba-tiba dengan injured COVID. Siapa yang kena COVID? Mickey, Yan, Akia, Quentin Cheng. Dah kelang kabut. Sibuk pula nak panggil keeper ataupun nak minta rayuan untuk memanggil keeper gantian. Apa benda ni? Tak malu ke dia? Kan, FAM ni apa benda? Kan, aku tak nak cakap siapa-siapa ni lah. Aku cakap satu badan induk tu senang, FAM senang, kan. Habis cerita. Dah tentu boleh hantar 30 player, kau pergi hantar 24 tu buat apa, bye? Ya Allah. Tim-tim lain, Thailand 30 solid player. Semua tim lah. Setahu aku kebanyakan tim-tim best-best. Filipina, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam, 30 orang dia. 30 orang. Tim sedap-sedap ni. Thailand apa semua ni sedap-sedap ni. 30 orang. Ni Malaysia ni sedap sangat ke? Berani sangat sampai nak hantar 24 orang. Tolak tepi lah kalau ada player yang dapat call up, tolak. Mungkin ada alasan-alasan. Panggillah player lain. Ada berapa orang je player kat Malaysia ni? Panggillah player muda. Apa masalahnya pula? Naturalisasi. Ni naturalisasi pula. Aduh, bagi aku gagal lah di Paula. Sebelum ni bagi aku cuba optimis. Kan mungkin ada kebaikan daripada pengambilan di Paula. Okey, masa World Cup punya kelayakan, okey tak apa. Itu UAE. Kan level tu lain lah. Level tu lain. UAE memang international. Memang kita pun tahu ranking dia dalam Asia memang tinggi. Tapi bila main untuk AFF, untuk Asia Tenggara ni, Allah, kau main pun macam tu juga ke di Pola? Apa benda ni? Siapa yang pergi ambil di Pola jadi naturalisasi? FAM. FAM juga. Aku susah tu nak cakap lah, kan. Sebelum-sebelum ni memang kita cuba cover, atau aku bukan cover lah. Aku itulah macam aku cakap tadi, aku suka optimis. Aku memang suka betul optimis. Kita tak nak bersangka buruk, kita bersangka baik. Oh, mungkin player ni akan mendatangkan sesuatu. Mungkin player ni akan mendatangkan sesuatu. Daripada segi coach, kita tak tahu. Tapi daripada segi peminat, apa benda kau main ni di Pola? Tak payahlah. Naturalisasi ni dah tak payah. Ambil betul-betul yang umur solid 25 ke bawah, yang boleh main, yang rajin, yang main untuk negara, yang bermain demi rencana di dada.
Itu yang paling baik kalau nak ambil. Tapi bagi aku, ambillah darah Malaysia. Itu yang paling baik. Paling baik. Ataupun sekurang-kurangnya ambil player warisan. Dah lah kan. Kita dah memang ada player warisan. Kita ada Dion Kuz, ada Brandon Gunn. Brandon Gunn pun tak dapat main, cedera. Matt Davis kita tahu dia injured. Itulah dia. Buruknya naturalisasi kan. Main bukan untuk semangat pun. Susah nak cari naturalisasi yang bermain untuk negara. Yang bermain untuk semangat. Aku tak tahulah ada bayaran ke tidak. Mesti ada allowance. Alright. Habis cerita pasal player. Okay, Tan Cheng Ho letak jawatan. Korang rasa patut tak? Bagi aku sebenarnya 50-50 lah. Bagi aku sukakan Coach Tan ni punya taktikal. Terutama masa kita bermain pada AFF Suzuki tahun 2018 dan juga kelayakan pada tahun 2019. Masa tu player memang solid-solid. Kita ada Brandon Gunn, kita ada Sumare, Corbin Ong, Matt Davis. Semua masa tu main memang semangat. Ingat tak masa kita lawan UAE, kita kalah 2-1. Bagi aku tu game paling best walaupun kita kalah. Lawan UAE. Bulan berapa aku tak ingat, tapi tahun 2019 kita kalah 2-1 dekat Stadium Bukit Jalil. Aku pergi, aku baru sampai, baru nak duduk, tiba-tiba dah gol. Malaysia dapat gol awal. Tak salah aku lebih kurang dalam seminit. Malaysia memang main mati-matian walaupun kita kalah 2-1, tapi tu paling game, bagi aku tu game paling best lah yang Tan Cheng Ho bawa untuk Malaysia. Bagi aku memang aku sangat puas hati. Bukan saja pasal aku pergi stadium, tapi sebagai peminat Malaysia, bagi aku memang best lah. Masa tu tak tahu kalau korang pergi stadium, wallahualam lah apa perasaan nak. Suka nak digambarkan. Kalah ni keluar senyum. Tapi itulah lumrah sebenarnya. Apabila duk kalah aja bukan duk kalah lah, apabila gagal lah. Hari tu kita dah bagi chance untuk kelayakan pada tahun lepas, kelayakan pada dunia. Pusingan kedua yang dimainkan secara karnival dekat UAE. Malaysia gagal untuk layak ke pusingan akhir kan, apabila kalah dengan UAE dan juga Vietnam. Hanya menang dengan Thailand 1-0 kan, penalti dia. Tapi itulah, bagi aku Coach Tan ni bila dia letak jawatan, dia bersifat bagi aku jiwa dia besar. Susah kat Malaysia ni coach nak letak jawatan. Memang susah. Bagi aku respect. Terima kasih kepada Coach Tan Cheng Ho. Jika dia tonton, wallahualam, channel kita kecil je, siapa yang nak tonton kan. Tapi tu nombor 2. Apa pun aku memang respect dekat Coach Tan. Terima kasih atas usaha-usaha coach selama ini yang menggembirakan kami, terutama pada tahun 2018 dan 2019. Semoga maju jaya coach. Terima kasih. Cumanya kat sini bersangkut paut daripada peletakan jawatan Coach Tan Cheng Ho. Apabila Harimau Malaya ataupun pasukan kebangsaan kita Malaysia gagal untuk melayakan diri ke peringkat separuh akhir, senang kata tersangkut kat peringkat kumpulan untuk Piala AFF. FAM kata nak buat bedah siasat, tetapi hanya pada hari ini 7 hari bulan 1 2022 baru FAM umumkan mereka telah melantik Dato' Del Akbahan, tak salah aku bekas Setiausaha FAM sendiri, untuk mengetuai satu badan bebas mengenal pasti ataupun menyiasat punca kegagalan pasukan Harimau Malaya pada tournament AFF baru-baru ni. Coach Tan dah letak jawatan dah. Baru kau gigi nak cari punca lah, itulah, inilah. Alamak, dia senang je lah bagi aku kan. Tak payahlah nak punca-punca sangat nak cari. Ya, cari tetap cari, tapi cari bukan sekadar kertas. Lepas tu buat plan. Bukan short term tapi long term. Tapi kalau nak untuk netizen Malaysia, mereka nak kedua-duanya. Short term, long term. Kalau kata pasal long term ni, orang kata pembangunan dah. Sabar. Trust the process. Berapa tahun dah nak sabar? Kan rasa aku bila tak gagal je, okey, kita kena percaya pada coach akan datang. Okey, coach baru. Okey, sabar lagi. Tukar apabila coach dipecat ataupun dipecat. Okey, sabar lagi. Bila ni sabar lagi. Kita kena percaya pada proses. Bagi aku rasa dah 20 tahun kot. Berapa tahun lagi kita nak sabar. Tahun 2010 kita menang Piala AFF. Bukan nak kata nasib. Kita bersyukur menang. Kita raikan kegembiraan menang tu. Tapi lepas tu apa jadi? Semakin drop. Kan macam lalai. Goyang-goyang kepala goyang. Goyang-goyang kepala. Goyang-goyang kepala goyang. Goyang kepala goyang.
seronok sangat dengan tu, konon-konon macam dah menang Piala Dunia. Bukan kita tak berbangga, bukan kita tak bersyukur, bukan kita tak hargai player-player tu. Tapi ni FAM ni. Aku kat sini aku tak nak salahkan player, aku tak nak salahkan siapa-siapa lah. Kecuali aku nak salahkan FAM. Itu hak aku sebagai peminat bola sepak tempatan. Itu hak aku sebagai penyokong yang pergi ke stadium dengan keluarkan duit sendiri. Bukan hanya memekak dekat social media je, tapi aku sendiri pergi tengok. InsyaAllah setiap-tiap game, takkan kita tak boleh bagi pandangan kita. Tapi FM ni nak dengar ke? Mana sekarang ni Datuk Aminuddin ni mana? Lepas FM ni terus hilang kan. Lepas kata nak buat bedah siasat ni, lepas tu hilang. Senyap. Kalau mempunyai hati yang besar, jiwa yang besar untuk pasukan bola sepak negara, letaklah jawatan. Bukan Datuk Aminuddin je, yang lain-lain yang rasa bertanggungjawab. Janganlah duk nak nyalakan orang, nyalakan itu. Kita akan proses, kita akan buat proses. Oh, percaya pada proses. Oh, F30 lah, apalah. Kalau duk takut tu je, meeting sana, meeting sini, tapi kalau tak ada apa-apa tindakan, tak gunalah. Adalah maruah. Bagilah maruah tu ada dekat hati tu sikit. Kan, jangan pasal kerusi empuk je. Aku tak tahu korang buat kerja tidak. Mungkin ada buat kerja, wallahualam. Tapi buat kerja betul-betul ada. Kita orang peminat. Bagi aku kekalahan tu aku tak ada hal lah. Tapi biar kalah yang bermaruah. Tengoklah pasukan Indonesia tu kan. Dulu yang kita bangga-banggakan, kita menang dekat Gelora Bung Karno. Lepas tu kita menang pula dekat Bukit Jalil 19 bulan 11 tahun 2019. Kita tengok sekarang Indon. Dekat mana? Dia ambil Shin Tae-yong. Betul ke aku sebut? Betul lah. Tapi kalau kat Malaysia ni, duk ambil coach yang hebat pun, kalau kat belakang tu ada orang yang kontrol pemilihan player, ada yang cuba menyelinap menggunakan tangan-tangan hitam, tangan-tangan gelap pun tak guna. Kau ambil lah Jose Mourinho, kau ambil lah Ralf Rangnick. Siapa nama MU tu? Rangnick tu kan. Kau ambil lah Pep Guardiola sekalipun. Kalau ada yang mengawal daripada sisi-sisi gelap, tak ke mana. Mengambilkan boreh bayar duit orang. Tak malu ke? Kan maruah negara kita dah. Aduh, korang ni. Penat betul lah. Aku tak menang betul lah. Aku rasa aku buat video selalu macam meluahkan isi hati aku. Inilah. Aku tak tahu isi hati orang. Macam mana isi hati fan-fan Malaysia yang lain. Mungkin lebih kurang. Mungkin ada yang lagi marah. Tapi inilah isi hati aku sendiri. FAM, wake up lah. Wake up lah. Jangan duk itu, duk ini. Panggil lah betul-betul orang yang boleh handle tim Malaysia ataupun handle FAM. Kembalilah berpijak kepada bumi yang nyata. Itu je lah. Penat lah bebel pun bukannya dengar pun, bukannya guna pun. Kita rakyat Malaysia ni kan, elok jadi macam netizen tu je kan. Hanya hebat di social media. Bagi aku bagus saja tu, bagi je lah. Kalau tak sedar-sedar diri sangat. Dan aku sendiri marah. Netizen ni, itu ini, itu ini. Tapi kau orang tak pergi stadium, tak sokong. Tapi betul juga kalau pergi stadium pun sakit hati je. Mungkin orang berfikiran macam tu. Tak sama, kita tak sama. Tapi dalam hati tetap ada rasa sayang dan cintakan kepada pasukan bola sepak negara kita. So FAM, apa kau buat? Sampai jumpa lagi. Selamanya Harimau Malaya, Selangor sampai mati darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psh.